Guru ni tak baca, murid je baca. Baca. Betul? Tambah macam ni ya, bagi kaedah. Baca tak pernah dengar orang murid baca. Kita ajar tajwid, balik apa baca hambah. Kau pandai hambah. Betul? Esok lagi moden, ambil buku ni, baca. Baca lah buku ni. Ambil lah. Baca apa dalam tu. Nanti kau pandai. Reti lah kau dah. Lagi moden esok. Esok macam mana? Macam ni tengok dalam web. Ni zaman kita. Tengok link ni. Ada Facebook tak? Ada WhatsApp. Ada apa lagi? Ada Messenger. Nanti saya PM. Saya bagi private message. Ada nombor telefon? Ada. Timbak saya, tengok saya nombor ni saya bagi WhatsApp ke apa. Baca tu. Lah ni cakap belajar. Sendiri explore, tengok tu tak beradat dengan guru. Tu yang kita tengok. Pahaman merapu. Apa dah pelik-pelik kan. Pelik-pelik. Sikit asal nak bicara macam mana pun kita kat Nabi Rasul ni tu yang kata kalau kita pelihara cara belajar yang betul, insya-Allah memang tak silap. Memang tak silap. Selalunya zaman ni yang jadi silap siapa? Cara belajar yang tak betul. Cara ambil ilmu tu tak betul. Dah lah cara ambil belajar ilmu tak betul. Orang yang dia pergi ambil ilmu tu pun orang tak betul. Habis. Kalau dia ambil orang tu betul, tapi cara belajar tak betul, gagah agak je, maksudnya maklumat tu betul, tapi cara belajar tak betul ni tak kebas agak. Ni orang pun tak betul, mula tu ajaran tak betul, habis. Tambah pula dia dah dapat racun. Dia kata yang ni orang ni tak boleh dengar, yang ni orang ni tak boleh dengar, yang ni orang tak boleh dengar, yang ni tak boleh dengar. Padahal tu yang betul. Tapi dia dah blok. Dia dah blok kepala otak dah. Habis. Sikit kalau saya sebut apa. Kalau pejabat politik pun sama. Dia dah blok. Ni tak boleh. Keluar-keluar pun kerih. Dah. Jangan nak tukar parti. Habis. Macam mana pun. Sikit lah bagi contoh tu kan. Kadang kena sepak ke babak tu pun. Baik. Bermula qaul yang tahqiqnya tiada kita ketahui berapa banyak kitabnya yang diturunkan ke atas rasul-rasulnya. Okey. Jadi kata dia mengikut pendapat yang paling kuat, mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah, kita tak tahu berapa banyak kitab yang diturunkan atas nabi-nabi dan rasulnya yang sebenarnya angka paling tepat berapa. Yang kita berpegang dengan angka tu tak ada. Tak ada. Maka jangan kata 104 buah. Walaupun perkataan ni kita masyhur dengar. Macam mana panjang umur kita akan jumpa bab Rasul nanti. Kita dengar apa? Rasul berapa? 313. Nabi berapa? 124,000. Kita biasa angka tu memang masyhur sangat kita orang Melayu. Macam mana pun atas sebut ulama ahli sunnah wal jamaah, angka tu kalau ikut tak wajib diiktikad. Pasal apa? Tak ada riwayat yang kuat yang kita kena pegang angka itu, yang kita wajib iktikad dengan angka tersebut. Tapi kalau ikut cukup dengan kata Allah Ta'ala hantar Nabi ramai, Allah Ta'ala hantar Rasul ramai. Ni pun kitab, Allah Ta'ala hantar kitab banyak. Walaupun yang kita masyhur dengar ada 104. 4 tu kitab besar, 100 tu yang kecil yang namanya suhuf. Walaupun kita dengar itu. Tapi nak faham, nak sebut gini, walaupun angka tu disebut, angka tu sebenarnya tak diiktikad. Tapi yang diiktikad mana? Allah Ta'ala hantar kitab banyak. Rasul 313. Angka tu tak diiktikad. Sebenarnya macam mana? Allah Ta'ala hantar Rasul ramai. Nabi 124,000. Angka tu tak diiktikad. Tak diiktikad. Sebenarnya macam mana? Allah Ta'ala hantar Nabi ramai. Pasal tidak ada riwayat yang nisbah kaedah ahli sunnah wal jamaah yang wajib dipegangi. Angka tu kena iktikad. Satu kita belajar tauhid ni mesti belajar dengan format betul. Pasal kadang-kadang kita dengar maklumat tu tapi kita tak faham yang mana yang ni wajib iktikad, yang ni tak wajib iktikad, yang ni atas riwayat boleh sebut je tapi tak wajib istilahnya pegang iktikad. Kalau khusus kita bicara ni angka tu tak, angka tu tak wajib pegang. Cukup dengan kata kitab ni banyak. Tu yang dia kata jangan kata 104 buah saja, tidak. Ataupun lain-lain angka yang disebut.
Hanya yang wajib kita ketahui dengan tafsilnya 4 jua. Macam mana pun ni sebab asal disebut tadi, wajib i'tiqad. Orang Ta'ala hantar kitab ni banyak, yang kita wajib tahu tafsili 4 aja. 4 saja. Baik, 4 tu kita kata macam ni kacang sangat lah. Okey, jadi simple lah. Pertamanya, okey, kita tengok yang 4 tu macam mana pun. Adalah Taurat yang diturunkan atas Nabi Musa, bacaannya dengan bahasa Ibrani. Kalau istilah bahasa orang putih dia panggil bahasa Hebrew. Bahasa Hebrew ni bahasa tulisan petak macam kepala nak kata kelin tak kelin, nak kata Arab tak Arab. Tulisan antara tulisan paling huduh yang tak ada seni tuan adalah tulisan Hebrew. Kita tengok elok. Yahudi yang tulisan tak ada seni dalam dunia Yahudi. Memang tulisan paling cantik tulisan Arab, tulisan Quran. Melayu ni gagah. Jawi pasal tiru Quran, gagah ni. Yahudi yang tulisan lawa tulisan Cina ni. Cekik lah saya kita buat tulisan pula. Okey, cukup. Jadi Taurat turun atas Nabi Musa, bacaannya dengan bahasa Ibrani. Keduanya Zabur diturunkan atas Nabi Daud, bacaannya dengan bahasa Qibti, ataupun kadang-kadang disebut dalam kitab dengan bahasa Syriani. Dan kitabnya ketiganya adalah Injil diturunkan atas Nabi Isa, bacaannya dengan bahasa Syriani. Sini tulis Syriani. Kalau ikut disebut dengan bahasa Hebrew juga. Hebrew. Kemudian bahasa-bahasa ni kadang-kadang ada kitab disebut bahasa berbeza sikit istilah tu. Cuma kita sendiri kalau rujuk apa-apa bahasa apa macam mana, wallahualam, saya sendiri tak tahulah bahasa Hebrew tak Hebrew. Kita pun tak belajar, tak pernah pergi ambil tahu pun tak belajar. Cuma kalau ikut yang keempat ni, ni yang the final and latest testament apa dia? Dan keempatnya Quran turun atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bacaannya dengan bahasa Arab. Tu kena perhati. Satu kita tahu mana nak ambil perhati, tak Arab. Pasal kita Arab tuan-tuan memang tak boleh pisah dengan kita. Sembahyang macam apa? Melayu kan? Semua Arab dan cuma kadang-kadang kita perasan tak perasan, jaga sikit tak ni. Kita baca semua Arab, tapi kita Arab sebatang habuk pun tak tahu. Yang tu yang macam mana nak sebut, kena upgrade sikit lah. Lagipun kita punya pendidikan, tambah kalau sebut pendidikan kebangsaan, pendidikan yang tak langsung menjuruskan kepada pendidikan Arab ni, seolah-olah Arab ni tak ada kena-mengena dengan kita kan. Kan saya sebut tuan, mungkin bahasa kasar sikit lah kalau saya nak sentuh bab pendidikan Malaysia ni. Memang itu istilahnya yang boleh dikatakan. Kementerian yang bahasa Arab ni istilahnya bahasa anak tiri, bukan anak tiri, seolah-olah anak haram. Bahasa Arab ni. Dengar tuan saya punya bahasa saya nak buat tu. Bahasa Arab ni seolah-olah anak haram. Dengar saya sebut anak haram apa? Macam mana saya nak kata anak haram ni? Kalau bahasa Tamil, bahasa Punjabi pun tuan-tuan, dia ada dia ada skill. Kalau lah ni, kalau PBS tu, di sekolah kebangsaan tu, tuan-tuan tahu PBS apa dia? Sistem pemarkahan berasaskan sekolah. Jadi dia tak ada sistem periksa macam PMR apa, dia tak ada centralized kan, peperiksaan berpusat yang kementerian keluarkan soalan, tak ada. Jadi dia berdasarkan apa pencapaian murid di sekolah hari ni, nilai-nilai di grade kan. Itulah sistem PBS. Dia ada sistem pemarkahan, keep in dalam komputer lah, apa-apa hantar kat kementerian lah. Macam itulah bahasanya. Apa saya nak sebut ialah semua subjek yang terlibat dengan kementerian ni, PBS tu semua ada tuan, ada skill, ada skema dia, macam mana pemekahan dia, apa-apa. Yang tak ada masuk dalam PBS ni bahasa Arab. Bahasa Arab tak ada. Tu saya kata mereka telah menganak haram kan bahasa Arab ni. Bahasa Punjabi ada kan, dia ada istilah PBS tu. Apa dia. Bahasa Arab. Tuan-tuan aku tak terlibat dengan pendidikan, saya tahu lah, saya duduk sekolah kan. Tu saya kata yang tu tentang sistem PBS. Kalau nisbah nak ajar kepada murid bagi pandai macam mana? Itu pun tu kot tak anak haram lah. Yang tu anak tiri. Anak tiri pun anak tiri yang madu tak serasi dengan mak. Tak faham sudah.
Kalau yang bahasa lain SRJKC ke T ke, itu anak tiri juga. Tapi anak tiri yang serasi dengan madu dia. Dia bagi peruntukan, bagi guru khas. Itu ada guru pendidikan ilmu khas, ada maktab. Lain kalau nisbah guru-guru yang ada ijazah ni di KPLI tu ada kursus perguruan ilmu lepasan yang ijazah punya tu, dia memang ada guru lepasan khas ni untuk bahasa-bahasa tu, Tamil, bahasa Punjabi, bahasa Mandarin, Hokkien, Punjabi, semua bahasa, semua ada peruntukan dan semua ada guru khas. Arab pula tu yang paling dhaif, subjek mata pelajaran yang paling sikit kekerapan dia dalam seminggu. Padahal dia kena kuasai ilmu yang sangat banyak, dan antara ilmu bahasa yang paling susah saya nak sebut. Tapi di anak haram kan bahasa Arab macam tu. Yang akibatnya tengok tuan, siapa kesan dia? Tuan jawab ni, siapa? Kita adalah kesannya. Saya pasal muncul lah talak 3 sekolah kebangsaan. Talak 3. Saya masa SPM tu tinggal tu bahasa talak 3. Saya tak beradab lah sekolah kebangsaan ni. Terus masuk sekolah Arab, ngaji sekolah agama. Saya tak adab lah. Saya dah kata lah, saya dah habis umur itu 18 tahun. Masa 17 tahun beradab sekolah kebangsaan, tak boleh apa. Quran, kalau duduk sekolah kebangsaan, memang saya tak pandai baca Quran. Saya pandai baca Quran pasal belajar macam tadi tu. Pergi rumah guru, mak ayah hantar belajar gini. Sebab tu pandai baca Quran. Sabit duduk sekolah kebangsaan, tak ada lah. Quran tak boleh baca, alif bata tak kenal kan. Tambah zaman saya tu, zaman K. Johari Mansur kan, Jawi tu. Zaman tu, yang zaman umur-umur saya ni, atas umur lah ni 45, 46, 47, 48 tu. Hak tu, hak Bengong Jawi berapa banyak tu. Tak saya tahu lah, sekitar seangkatan dulu kan. Sabit kita pergi cari pula lepas tu. Ni lah baru gomoy balik pergi cari. Sepatutnya macam mana? Dah pro lah. Okay. Tambah yang belakang tuan. Ya Allah. Lagilah kita tengok macam-macam. Macam mana pun nak sebut ke apa, nak bising sikit buat bahasa Arab. Pasal kita beriktikad cantik lah. Memang Quran, Rasulullah diturunkan Quran dengan bahasa Arab. Tapi ambil berat tentang bahasa Arab ni. Saya bubuh nilai tu lah. Kalau dengan skala 10, tak ada setengah pun dia tak bagi. Kalau disebabkan kementerian setengah pun tak ada. Setengah pun tak ada. Apatah lagi yang kata dia nak sediakan guru yang memang mahir bahasa Arab, yang daripada pihak kementerian ni. Tak ada. Semua harapkan dia orang punya belajar, lepas tu pergi luar negara, balik Malaysia, guru tu lah kemahiran Arab yang ada. Kalau Malaysia tak ada, tak payah pergi luar negara, tak apa. Duduk Malaysia pun boleh jadi spesialis bahasa Arab. Bahasa orang putih, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Tamil, bahasa Hokkien, Punjabi. Arab tak ada, tak ada sembah. Yang mana lepasan-lepasan mesti apa, kalau Arab tu takat Malaysia tak ngaji pondok apa pula, habis akan toy. Anak murid tanya, guru lari ikut pintu belakang. Siapa tak boleh nak jawab. Pasal banyak sangat permasalahan Arab yang guru tak lepas habis. Saya sebut tu pasal saya pernah tanya kan. Kita mengaji reti sikit, tanya sikit, sorry lah saya tak pandai lah ni. Waktu orang-orang akademik dengan tok guru yang ngaji cara-cara lama, cara pondok ni, dia bukan berani. Kenapa? Tok guru dulu walaupun tak ngaji luar, tak pergi Mesir ke apa, tak pergi Jordan, Syria, tapi dia orang test tengok dia punya Arab. Dengan budak-budak yang balik Mesir cakap Arab berabuk, tapi test tengok. Nak baca kitab tak berani, baca kitab Jawi tak nak boleh. Sikit lah sebut-sebut itu. Nak sebut apa tu? Sebut kemahiran tu sikit. Macam mana pun, asal kita bicara akidah, wajib i'tiqad Quran turunkan Nabi Muhammad dan dia dengan bahasa Arab. Cuma nak syarah sikit tu, tang kata bahasa Arab tu sejauh manakah yang kita dah cari. Untuk kita sendiri khususnya, yang Quran kita baca dengan bahasa Arab, khususnya bacaan dalam sembahyang, khusus nak sebut tu. Pasal Quran kot lah tak pergi ambil baca, tapi hari-hari baca Quran, dan Quran hari-hari duduk sembahyang, dan semua sembahyang bacaan kita ialah dengan bahasa Arab. Kalau kata terjemah tu kan, terjemah lain dengan kita faham bahasa tu sendiri. Nak syarah tu agak panjang. Cuma saya sebut itu, tuan-tuan carilah akal macam mana nak buat kan.
Kalau saya ngaji dulu tuan-tuan, antara sebab saya tinggal sekolah kebangsaan, saya cari sekolah agama tu pasal tu. Ada ustaz-ustaz dia sepak sekali lah tu, terduduk kita. Haram ni. Saya duduk taram dalam hati. Hafal pun kata dia, hafal Quran macam burung kakak tua. Aduh, kena. Pasal apa burung kakak tua? Burung kakak tua bukan dia faham dia hafal apa. Malam pun selamat pagi sebelum selamat pagi tu. Pasal apa? Dia tak faham apa dia baca. Jadi orang hafal Quran tu, apa? Banyak burung kakak tua. Dia hafal tapi dia kan faham dia baca apa. Saya kena buah tu tak jadi, kena sepak saja. Kedebung ke depan, tinggal terus sekolah kebangsaan. Tak paling belakang. Okey. Jadi cari sikitlah macam mana nak boleh Arab. Kalau tak boleh pun nak sebut gini. Berakidah jangan silap. Kita tak kerti Arab pun mesti iktiraf Quran dan apa konten dah. Kandungan itu. Di atas keimanan wajib i'tiqad dan mengimani atas kata dia memang konten Quran dan hukum hakam tu dipakai, apatah lagi kata yang tu memang benar daripada Allah Ta'ala, hukum hakam tu masih dipakai dengan ajaran Nabi SAW, memperincikan satu-satu. Ulama' pun dah, apatah lagi dengan bahasanya ijma' sepakat dengan baik bab akidah, baik bab hukum hakam, yang kata yang ni adalah hukum hakam daripada Allah Ta'ala yang mesti diiktiraf, diakui, diimani, diterima, tak boleh bangkang. Jangan buat pasal benda-benda macam tu. Itu bab keimanan. Di atas nak upgrade, kita boleh faham Arab tu satu hal. Itu di atas pengayaan diri lah. Macam mana nak upgrade. Tapi bab akidah tu jangan buat silap. Pasal hal tu kantoi, kapir terus. Itu antara isu yang diorang duk bising ni. Isu hudud-hudud apa tu lah kan. Nak pilihan raya ni macam-macam. Panda dia buat main lah. Macam-macam. Gila tuan, buat bilik panda nak kena sejuk, aircon. Luas 4 ekar tuan. Kalau bagi pondok itulah best tuan. Saya tak boleh. Tuan-tuan aku tak bengang relax. Saya tak boleh. Saya baca tu geram lah. Sampai itulah geng-geng duk WhatsApp pun hantar pantun macam-macam kan. Kalau dulu anak kera disusu kan, anak kan, tadi anak panda di ekon kan. Anak apa rakyat Malaysia mati kebuluran macam tu. Macam-macam ada orang buat pantun, kita dengar bagus dia orang ni, akal bagus. Tapi ada orang yang tak bagus, duk like. Kita jangan susah-susah pergi tengok panda kat luar negara, menjimatkan kos. Tengok panda kat luar negara boleh tengok kat zon negara. Ya Allah. Tepuk dia. Esok dia busu tapping pula 2 ekor lagi. Pening lah. Aduh. Untuk beranak banyak-banyak, esok dia lepas kita punya kebun mangsa. Kutlah kan. Mana tahu pasal dia orang duk belah monyet belah perut ni tu. Belah banyak ungka mawai apa kat zoo. Kalau belah Perak ni kat zoo tapping tu, belah banyak-banyak monyet. Biar cepat kan. Yang beri nak belah ya, tu dah banyak berapa? Tembak. Ada yang dalam kawalan mergas tua lah apalah, tak boleh nak bunuh. Macam mana? Lepas mangsa orang kampung habis dorian tak boleh makan. Habis semua rezeki monyet perut ungka mawai duduk dekat zoo tapping tu. Sikit isu-isu tu. Kod kita duduk jauh dengan zoo negara kan. Kalau duduk dekat tak tahu kan, ular lagi dengan korang dengan penyu semua. Semua ada. Apa cerita kat tu? Apa macam mana boleh keluar kat tu? Nak kata bab i'tiqad tu. Jadi kita dalam bab ajaran Nabi yang mana memang tu ajaran dia, apatah lagi istilahnya telah diijma', yang ni kandungan Quran, tak boleh nak bangkang, memang ada dalam Quran. Tu jangan nak buat bangkang, jangan nak buat pasal. Mesti terima semua. Tak buat dosa. Tapi tak iktiraf kafir. Macam mana kita belajar bab asas-asas Islam yang lepas? Kita belajar bab iman, bab Islam kan. Rukun Islam hang tak buat, sekalipun mengucap kalimah syahadah tak pandai, tapi semua ajaran Nabi hang kena iktiraf. Itu sekurang-kurang untuk jadi Islam tu. Dan masih nak kekalkan Islam, dan kalau tidak pun akan jadi iman, namun iman misqala zarrah. Kita pernah bicara bab-bab tu dulu.
Setidaknya mesti iktiraf. Jadi kalau kata bab hudud tak buat tu satu hal, tapi mesti iktiraf. Hudud bagus, ni hukum Allah Taala, dia dalam Quran. Memang ini langkah penyelesaian mengikut kaedah Islam. Tapi susah bagi alasan, bagilah alasan macam mana pun tak berlepas diri. Tapi dari segi iktiraf kena iktiraf. Kalau hang tolak, hang pangkang, hang perolok, hang persenda, yang ni yang kita tengok satu masa dulu, itu hebat diserang. Lah ni pun cuma dia Malaysia ni telah dicemari dengan sikit budaya politik. Apa sikit? Politik. Semua habis politik habis kan. Jadi dia tak pandang isu agama dalam bab isu yang serius, yang kalau kita ketepikan politik, bicara bab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, sepatutnya bab akidah supaya kekalkan status Islam apa dia. Sepatutnya mesti ikhlas bahas tu dulu. Hang tak buat tu satu hal. Tapi bab hudud dia mesti tegas di atas prinsip. Bila dia hukum Quran, kita sebagai orang Islam tidak siapa yang boleh membangkang dan mengenepikan hukum ini. Semua orang Islam mestilah mengiktiraf dan mengakui dia ialah dalam Quran, sabit zaman Nabi, dan dia ialah antara kaedah pelaksanaan masalah sosial yang terbaik, wajib i'tiqad. Dan kita dalam usaha pelaksanaan, walaupun katalah kerajaan tak pernah pun ada niat macam tu sebelum ini, bubuh ayat tu. Yang mana betul mesti diiktiraf, yang mana salah mesti diakui. Tapi dia pun tak ikhlas, nampak ni. Saya sebut pasal tu tak ikhlas. Apa tak kira belah mana pun, tapi sepatutnya atas kita perjuangkan akidah yang betul ni, sepatutnya semua hukum Islam hendaklah diiktiraf. Kita bicara situ. Pasal dia bab keimanan tu kan. Bila bab iman ni mati, diisukkan dia tanya politik tapi dengan sebab politik tu adakah iktiraf hukum Allah Taala? Kalau politik tu iktiraf okey, tapi dengan sebab politik istilahnya menolak, membangkang, mempersenda, memperolok hukum Allah Taala, itu sebab celaka akhirat esok. Alhamdulillah. Ya. Ya. Seorang tu memang bukan Islam. Parti pun MCA. Yang ni Islam tapi DAP. Tudung tak pakai, tengok rupa macam Cina sebiji. Yang tu lah kan. Nak urai pilihan raya ni pun satu sudut tak. Pasal dia ada kaitan bab akidah dari sudut kata kita ni nisbah orang Islam, nisbah orang kita nak berkawan, siapa kita nak jadikan prinsip hidup, siapa tu hai. Cuma kalau ikut memanglah Islam, tapi Islam yang memang mengiktiraf Islam dan yang melaksana ni paling baik lah. Setidaknya dia memang Islam dan dia memperakui apa perkara yang memang dalam Islam kena imani dan iktiraf perkara itu. Ni kalau dia tak buat, dia tak bertudung sekali pun, tapi kita dia memang bertudung ni wajib, tapi saya ni dah pendidikan sekular ni nak tutup tudung ni payah lagi lah. Sorry lah kata dia, I'm very sorry lah. I am Muslim, I'm still Muslim. I know wear hijab is good, that's the best for me, but I'm sorry lah. I tak dapat hidayat lagi kata dia. I hope Allah Ta'ala bagi hidayat to me to wear hijab. Bofi ada kata gitu kan. Tapi di atas kata dia Islam, kalau dia iktiraf macam tu cantik walaupun dia DAP. Yang ni memang atasnya pun tak Islam, MCA lah tu. Kalau kita bicara pun bukan atas parti, kita bincang atas Islam itu sendiri. Kalau di Islam macam tu okey, walaupun DAP. Kalau katalah lawan dia tu esok bukan DAP, UMNO, Bofi itu kan. UMNO Melayu, yang tu pun Melayu, tapi yang ni UMNO Melayu UMNO, yang tu Melayu DAP, Bofi itu. Yang ni Melayu UMNO, tapi selalunya UMNO tak lawan DAP lah. Lawan DAP mesti MCA, gerakan jenis tu lah. Dia memang macam tu lah Malaysia punya tune. Sikit kita nak sebut ni, dah tanya isu belah raya, nak sebut tentu sikit lah. Pasal kaedah kita mesti nilai sudut akidah. Sudut akidah. Dan parti tu ialah antara benda yang dia tengok di atas apa dia punya matlamat. Matlamat nak ke mana? Macam mana pun tu matlamat. Dasar kita kalau ikut individu tu sendiri dulu. Individu tu sendiri dulu. Kalau individu tu pun problem, walaupun katalah dia tak ada parti mana-mana, tapi anti hadis, habis.
Sikit saya nak sebut pasal kita bukan cerita politik sebenarnya. Dia punya pokok perbahasan. Kita bicara akidah. Kita ni orang Islam, kita diajar bertindak dengan akidah. Jadi kalau kata politik tu, kata parti-parti tu, dia sebagai wadah untuk melaksanakan Islam. Itu saja. Yang tu kalau kata, jadi kalau ada yang nak melaksana dengan menggunakan wadah politik tu, parti apa, jalan, carry on. Tapi kalau ikut matlamat kita, akidah, amalan Islam, dakwah Islam, sebaran Islam, sepatutnya macam tu kita punya prinsip sebagai orang Islam. Cuma yang tu pun adalah dikotori dan dicemari. Itu kalau sebut sekali lalu tu, kalau faham tu situasi tu, tengok dia Islam, tak pernah, kalau kata dia ada ayat-ayat kufur, yang ni pun ayat-ayat kufur, dua-dua tolak hudud, dua-dua out. Bufi lah kalau bahasa itu kan. Tapi kalau ikut nisbah tolak hudud, kafir tolak hudud, tak ada masalah. Memang kafir tolak hudud, tak ada masalah. Tapi orang Islam tolak hudud, out. Itu pula. Betul, kena nilai macam-macam kan. Tu kena syarah panjang lah tu, satu-satu tu. Jatuh kapi macam mana? Kapi yang itulah. Kalau kata memang kapi yang memang kapi tu, kapi lah pasal dia tak masuk Islam kan. Tapi kalau kata yang Islam tu, dia sendiri ada keluar daripada mulut dia pernyataan-pernyataan Islam menghina, mempersenda, memperolok, out lah, murtad lah. Kalau tengok sudut agama, orang murtad dengan kafir asli. Kafir asli ni kafir yang memang tak pernah masuk Islam. Memang kafir lah. Kafir asli bagus lagi daripada kafir murtad. Kita bincang ni bab akidah. Kita bincang bab akidah. Pasal apa? Kafir murtad dia kena bunuh. Kafir asli, apatah lagi kafir ni kita tak pernah cerita Islam kat dia. Jadi maksudnya dia kafir asli yang tak sampai seruan Islam. Tak pernah ada orang cerita bahawa Tuhan sebenar ialah Allah, Nabi Muhammad ialah Nabi yang sepatutnya dia kena ikut. Tak pernah. Jadi istilahnya dia istilah ahli fatrah, tak sampai seruan Islam. Yang ni memang beranak-beranak Islam. Tengok katalah dia tolak. Tolak saya tak maklumat tu. Jadi macam mana nak sebut format dan panduan. Jadi kalau ada apa istilah-istilahnya dia menolak, menafi, memagang yang boleh jatuh Islam, dia kawung kafir murtad tu. Kafir murtad kalau ikut halal darahnya dibunuh, mengikut takbiran Islam. Satu kalau ada mudarat, nisbah mudarat, dua-dua mudarat. Mana mudarat besar? Kalau katalah dia Islam, dia tak ada tolak bab tu, dia pergi. Tapi tengok yang ni dia duduk dengan geng yang istilahnya ada parti yang nak laksana Islam. Yang ni duduk dalam geng yang memang awal-awal lagi dah perintah Islam lama dah, tapi tak pernah bunyi nak buat Islam. Tu nilai tentu pula. Nilai tentu pula. Itu banyak benda kena tengok. Macam mana pun agak pening kepala, kita pun tak mengerti, buatlah kerja lain banyak lagi. Ya, ada orang saya sebut tu. Kita pun tak terlibat dengan ambilan raya. Mengajilah elok-elok, tambahkan pengetahuan dengan Quran, dengan akidah. Bacalah surah Kahfi banyak-banyak, 110, 110. Bacalah, sedialah akhir zaman yang semakin mencabar ni. Betulkan akidah kita, amalan apa, tu kita tak mengerti. Esok tempat kita kelaya tu. Macam mana pun kalau orang ambil pendapat, kita ngajilah elok-elok. Sepatutnya kita kena dakwah lagi, bagi orang Islam balik pada Islam. Dan orang kafir pun kita ajar dia, bagi dia masuk Islam. Itu yang lebih dia utamakan. Berbanding dengan mengundi pun saya habis tu diam lah, tak punya apa dah. Katalah macam tu kan. Jadi ada benda yang lebih besar untuk dibincang. Sikitlah dengan bahasa-bahasa gitu. Satu pun kadang cakap cara rasmi dalam public ni kena jadi susah lah tu. Saya kata ustaz ni mana pula ni. Pula kita bicara akidah. Kita sebut bicara akidah. Tambah pula lah ni tak saya sebut lagi. Pasal kita bicara akidah. Kita tengok pemimpin nombor 2 yang duk bunyi lah ni, yang pemimpin nombor 2 apa? Muhyiddin Yassin kan. Kita nak memperkasakan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi nisbah tu jelas lah disebut. Jadi maksudnya Syiah Wahabi ni dia nak benteras. Sudut tu bagus. Tapi sudut parti yang nak buat Islam ni tak biasa pula keluar kenyataan tu. Kita nak memperkasakan Ahli Sunnah wal Jamaah. Tak keluar pula ayat tu. Jadi seolah-olah macam Wahabi pun boleh diiktiraf juga Ahli Sunnah wal Jamaah. Syiah pun tak apa duduk dalam parti. Pening kan tu.
Macam-macam pasal kita bicara akidah. Bila bicara akidah tu yang kita lodeh yang bab politik. Maksudnya bab politik itu bukanlah maksudnya tak ambil peduli langsung, bukan maksud dia macam tu. Pasal benda yang ada kaitan kita mana boleh tak ambil peduli. Tapi kita punya dasar besar kita as a Muslim akidah. Itu prinsip.